Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Masyari, nombor matrik C20A1314, yang mana tujuan saya membuat video ini adalah bagi pembentangan bagi kursus SEN 1043, iaitu pengurusan koleksi. Di dalam video ini akan memberi sedikit sebanyak maklumat berkaitan pendekatan yang digunakan pihak muzium, iaitu Muzium Terengganu, dan juga kepentingan serta prosedur operasi standard yang digunakan dalam pemulihan koleksi. Pendekatan yang pertama yang digunakan adalah kaedah perolehan koleksi, yang mana di Muzium Terengganu menggunakan beberapa kaedah, iaitu melalui pembelian, pinjaman, hadiah, wasiat dan eskalasi, yang mana melibatkan masyarakat dalam dan luar negara. Pendekatan yang kedua yang mana pihak muzium melakukan pendaftaran melalui pengisian borang atau menyediakan buku log untuk merekod maklumat yang diperolehi. Seterusnya, kaedah tagging juga digunakan untuk memastikan koleksi dikenal pasti dengan baik dan menjadi rujukan pada kemudian hari. Akhir sekali, maklumat yang diperolehi secara manual akan diisi ke dalam Microsoft Word untuk dihantar kepada pihak atasan untuk menjadi rekod muzium. Seterusnya, pendekatan yang ketiga pula adalah persetoran penyimpanan dan juga pameran, yang mana persetoran digunakan untuk penyimpanan sementara koleksi sebelum dibawa ke unit konservasi. Seterusnya, penyimpanan tertutup digunakan untuk memastikan barangan yang berharga atau bernilai tinggi dapat dijaga daripada dicuri. Selain itu, pameran pula adalah untuk memastikan masyarakat dapat manfaat daripadanya, seperti dapat membuat penyelidikan, pembelajaran untuk masa kini dan akan datang. Pendekatan yang keempat pula adalah konservasi, yang mana unit ini sangat penting bagi Muzium Terengganu kerana tidak semua muzium memperolehi unit ini. Unit ini menggunakan 3 kaedah dalam memelihara dan memelihara koleksi, iaitu kuratif, restorasi dan juga preventif. Kuratif dan restorasi adalah kaedah secara langsung ke atas koleksi, manakala preventif pula tidak secara langsung. Seterusnya, bagi kepentingan daripada pengurusan koleksi ini, yang pertama adalah masyarakat dapat membuat penyelidikan, pembelajaran dan juga pameran berkaitan dengan warisan dengan mudah dan berkualiti dengan adanya pengurusan koleksi yang rapi dan juga lancar. Seterusnya, kepentingan daripada pengurusan koleksi adalah menyebabkan setiap koleksi dapat dikekalkan daripada terus sirna di telan zaman, yang mana pengurusan yang baik dapat memastikan penjagaan koleksi lebih terperinci dan juga dengan baik. Selain itu juga, kepentingan lain adalah dapat membuatkan koleksi dipamerkan secara bersemuka kepada orang awam, menyebabkan mereka dapat melihat dengan mata kasar koleksi-koleksi yang bersejarah dan juga dapat mencari maklumat yang lebih terperinci. Seterusnya adalah prosedur operasi standard. Yang pertama yang digunakan adalah pemilihan secara hadiah. Yang pertama adalah dengan melakukan semakan terlebih dahulu untuk memastikan koleksi tersebut tidak pernah diperolehi sebelum ini. Yang kedua adalah dengan menetapkan tarikh perjumpaan untuk melihat kondisi koleksi yang akan diterima. Yang ketiga pula adalah dengan membuat ataupun menetapkan koleksi tersebut diterima ataupun tidak. Yang keempat pula adalah jika pihak muzium menerima koleksi yang diberi, pihak muzium akan memberi sijil penghargaan dan juga membuat perjanjian untuk mengelakkan tuntutan dilakukan akan masa akan datang. Yang kelima adalah dengan membuat pendaftaran ke atas objek serta mengisi maklumat yang diperolehi. Yang keenam pula adalah dengan membuat pemeliharaan dan juga pemeliharaan jika koleksi tersebut mempunyai kerosakan. Yang akhir sekali adalah pihak muzium akan menetapkan koleksi yang diperolehi akan dipamerkan ataupun disimpan di bilik kebal sekiranya koleksi tersebut mempunyai nilai yang tinggi untuk mengelakkan kes pencurian berlaku. SOP yang kedua pula adalah perolehan secara pinjaman, yang mana sebelum membuat pinjaman, mereka perlu membuat penyelidikan terlebih dahulu ke atas koleksi. Seterusnya, mengenal pasti koleksi yang ini dipinjam sudah untuk memastikan koleksi tersebut sudah dipinjam ataupun tidak. Proses yang ketiga pula adalah dengan membuat permohonan terlebih dahulu dan pastikan permohonan dibuat lebih awal daripada tarikh penggunaannya. Proses yang keempat pula adalah dengan membuat pendaftaran, yang mana setiap koleksi yang keluar ataupun masuk perlu direkodkan supaya dapat dikenal pasti sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini. Proses seterusnya adalah dengan memelihara terlebih dahulu koleksi tersebut agar berada dalam keadaan yang baik. Proses yang terakhir adalah dengan memastikan setiap koleksi yang dipinjam akan dipamerkan mengikut konsep yang ditetapkan seperti Cina Peranakan. SOP bagi kaedah pemulihan secara pembelian pula adalah dengan membuat semakan peruntukan untuk memastikan status kewangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah dengan membuat kertas cadangan seperti mengajukan pendapat dan kepentingan daripada pembelian yang dibuat. Yang ketiga adalah dengan membuat temujanji bersama penjual untuk melihat kondisi koleksi yang ingin dibeli. Proses seterusnya adalah dengan membuat pendaftaran ke atas koleksi, dan pada masa yang sama penjual perlu mengisi borang akuan agar tiada tuntutan akan dilakukan. Koleksi akan dibawa ke unit konservasi sekiranya terdapat kerosakan ataupun melakukan perbersihan kecil ke atasnya.
Akhir sekali, sekiranya koleksi mempunyai nilai yang tinggi ataupun berharga, koleksi tersebut akan diletakkan di bilik kebal agar perkara-perkara yang tidak diingini seperti kes pencurian berlaku. Seterusnya adalah SOP dalam WhatsApp yang mana penawaran akan berlaku bersemuka ataupun secara email. Proses yang kedua adalah dengan membuat penyelidikan terlebih dahulu ke atas koleksi untuk memastikan koleksi tersebut tidak pernah diterima sebelum ini untuk mengelakkan berlakunya lambakan. Selain itu, sekiranya koleksi diterima, borang perjanjian akan diberi agar koleksi tersebut tidak akan dituntut pada kemudian hari seperti mana kaedah sebelum ini. Proses yang kelima pula adalah dengan melakukan pendaftaran ke atas koleksi dengan maklumat yang lebih terperinci. Dan pemeliharaan akan dilakukan sekiranya terdapat kerosakan ke atas koleksi tersebut. Akhir sekali adalah koleksi akan dipamerkan di galeri dengan nilai sejarah yang tersendiri. Prosedur operasi standard yang digunakan bagi ekskavasi pula adalah dengan mengenal pasti tapak terlebih dahulu sebelum kerja cari gali dilakukan. Seterusnya adalah dengan meminta izin kepada tuan tanah. Proses yang ketiga pula adalah dengan melakukan kerja cari gali dengan menggunakan barang-barang ekskavasi seperti tali ukur dan juga berus. Dapatan daripada hasil ini akan dianalisis untuk memudahkan proses pendaftaran dilakukan seperti jenis ataupun saiz koleksi. Proses seterusnya adalah memastikan koleksi yang dijumpai akan dibungkus dengan baik dan akan dibawa ke unit pendaftaran agar maklumat yang diterima dapat direkodkan dengan lebih terperinci. Koleksi akan dibawa ke unit konservasi untuk proses yang bersesuaian dengan koleksi yang dijumpai ataupun kerosakan pada koleksi. Dan akhir sekali adalah pihak muzium akan menetapkan koleksi yang dijumpai akan dibawa ke unit penyimpanan, restoran ataupun pameran mengikut jenis yang dijumpai.